Okey, hai, bertemu kembali dalam Apa Khabar Malaysia dan kita nak bawakan kita kata apa? Memperkasakan wanita. Nak bercakap pun dah tak boleh nak bercakap kan sebab banyak sangat wanita-wanita hebat ketika ini sampai aura mereka terasa sehingga kepada saya. Okey, wanita dalam dunia seni persembahan. Itu tidak dapat kita nafikan dan wanita ini turut memberi peranan dalam segala jua dalam bidang apa yang diceburi. Dan hari ini nak memperkatakan mengenai topik yang menarik ini, kita membawakan tetamu di studio iaitu di hujung sana iaitu Lailatul Qadrina, merupakan Naib Presiden Kaki Seni dan juga Anissa Aziz merupakan Best Actor in Supporting Role for 24 hours dalam 24 jam dalam 37 tahun. Tahniah. Apa pun kita bersama dulu, kita mulakan dengan Lailatul Qadrina. Baik, Laila, menyentuh tentang Bo tahun ini untuk edisi yang ke-18 dan membawa maksud yang orang kata lebih mendalam lah dan lebih kepada kemahuan jiwa manusia yang beri tumpuan kepada semangat, ketabahan dan juga versatility. Mungkin boleh sentuh sikit tentang tema tahun ini, cukup menarik, A New Day Setia Pada Senimu. Campur-campur tu Melayu English. Mungkin apa istimewanya tentang tema kali ini? Okey, so tema tahun ni adalah refleksi pengalaman dan perjalanan penggiat seni persembahan terutama sekali sejak pandemik lah. So Anugerah Seni Boh ni kita buat setiap tahun. Tapi since pandemik kita dah tak buat 3 tahun. So tahun ni kita menghakimi ke semua tahun-tahun lepas. Maksudnya sebelum ni setiap tahun dia bertanding dalam tahun dia sendiri, tapi tahun ni semua 3 tahun tu bertanding bersama-sama dalam tahun ni. And then kita pergi kepada A New Day Setia Pada Senimu sebab seni persembahan Malaysia sebenarnya masih aktif walaupun during pandemik. Kalau tengok waktu online kan, persembahan online, mereka masih aktif, mereka adapt dengan situasi dia, situasi semasa. Jadi macam saya cakap tadi lah, dia refleksi perjalanan penggiat seni persembahan sejak 3 tahun yang lepas. Itu istimewanya. Baik. Dan topik peranan wanita dalam seni persembahan yang kita nak angkat pada hari ini, bagi perspektif Anissa sendirilah kan, sebagai seorang pelakon, apakah peranan wanita dalam bidang yang diceburi ini? Bagi saya, peranan wanita dalam bidang seni persembahan ini sangat besar sebenarnya. Sebagai seorang wanita, kita pakai banyak topi kan, daripada kecil sampailah ke dewasa, jadi seorang kanak-kanak, jadi seorang remaja. Jadi pengalaman-pengalaman itu semua boleh diguna pakai dalam bidang seni. Macam untuk saya sebagai seorang pelakon dalam untuk kali ni, saya rasa segala pengalaman yang saya dah perolehi dalam setiap aspek hidup saya akan cuba sedaya upaya saya dengan sebaik boleh untuk aplikasikan dalam bidang seni persembahan. Kerana macam untuk menyambut apa yang Laila cakapkan tadi tentang setia pada senimu. Pada saya, seni tu dia bukan sekadar di atas pentas ataupun di depan kamera ataupun di belakang tabir, tapi seni tu ada dalam setiap ruang hidup saya sebagai seorang isteri, sebagai seorang ibu, sebagai seorang rakan. Jadi itu yang saya pegang dan saya rasa peranan wanita dalam bidang seni persembahan itu kita bawa dengan cara yang lembut sebagai seorang pendidik. Pendekatan itu yang saya gunakan dalam seni persembahan. Dari segi sudut mendidik. Sekali jawapan. Kita minta pula pandangan daripada Laila sendiri, memandangkan Laila individu yang memang dah lama berpengalaman dalam dunia seni persembahan itu sendiri. Bagaimana Laila melihat perkembangan industri seni persembahan ini dari segi lakonan pentas yang melibatkan wanita? Saya rasa sejak saya mula menceburi industri seni persembahan ni, dah banyak perubahan. Contohnya macam Anissa sendiri, dia part of Actors Emergence Project yang fokusnya adalah untuk mengketengahkan cerita oleh perempuan. Macam skrip dari penulis wanita, director wanita, semua benda tu. And Actors Emergence bukannya salah satu-satunya kolektif yang ada di Klang Valley ataupun di Malaysia. So kita dah boleh nampak
wanita dalam seni persembahan ni mereka lebih yakin yang cerita mereka, nilai mereka tu sangat tinggi, jadi mereka tengah push through and fight. And to be fair, mereka tak pernah stop untuk mencari ruang untuk ada ruang untuk ada suara dalam penyampaian cerita mereka sendiri. Kita dapat saksikan dia punya transisi lah, evolusi Betul. dulu dan juga sekarang wanita lebih aktif dalam seni persembahan. Ya. Betul. Dan Anissa juga kita nak tanya Laila tu lah masih lagi dalam bidang kita nak tahu juga bagaimanakah bidang korporat ini dilihatkan memain peranan dalam perkembangan industri seni. Apakah sumbangan daripada pihak korporat itu sendiri? Saya rasa sebenarnya corporate sangat membantu industri seni persembahan sebab bila kita cakap pasal seni persembahan ataupun seni in general, kita bukannya specifically melabur dalam produk, kita melabur dalam potential seseorang individu tu. Jadi benda ni diambil masa kan untuk kita bina budaya, bina culture. Jadi corporate untuk sustain their business, they also kena membantu community. Semua industri sustain jugalah kan business, right? So dalam pengalaman Kaki Seni sendiri, corporate banyak membantu. Contohnya macam dalam Anugerah Seni, ini tahun ke-18, edisi ke-18 kita buat Anugerah Seni ni. Jadi tanpa sokongan corporate, bukan sahaja pelbagai corporate yang membantu seni, production seni, ia sangat bermakna untuk kami sebenarnya. Dan saya rasa lebih banyak corporate patut fokus daripada kita kena melihat perspektif CSR tu bukannya semestinya charity per se, tapi apa return yang kita nak, betul tak return kepada komuniti, kepada masyarakat. Jadi seni juga adalah salah satu cabang untuk mereka melabur. Betul. Ya. Okey, Anissa, apa pun sekali lagi tahniah pada Anissa atas penganugerahan yang diterima, memenangi pelakon pembantu wanita terbaik melalui naskah 24 jam dalam 37 tahun. Jadi mungkin boleh ceritakan sikit antara kekuatan yang diberikan dalam menjiwai watak, apa watak yang dipegang itu sehingga mampu menarik minat juri untuk meletakkan kemenangan ini pada Anissa. Penglibatan saya dalam produksi teater 24 jam lah, kita panggil 24 jam lah kan. 24 jam sangat manis dan juga mencabar. Itu antara lakonan saya yang paling mencabar kerana saya memainkan enam watak wanita dalam hidup Haikal. Jadi saya jadi dia punya ibu, ibu kepada Haikal, nenek kepada Haikal, dia punya first love, high school crush kan. Jadi apa lagi girlfriend, first steady girlfriend. Kemudian saya juga menjadi ibu tiri kepada Haikal. Dan akhir sekali saya menjadi bakal isteri kepada Haikal. Jadi untuk macam yang saya sebutkan sebentar tadi tentang fasa kehidupan wanita. Jadi saya rasa di situ terletaknya kekuatan karakter. Kita panggil feminin lah. Karakter feminin yang saya bawakan dalam naskah 24 jam dan hasil daripada garapan dan vision pengarah Christopher Ling yang saya sampai bila akan sangat terhutang budi kesungguhan dia untuk demand setiap bukan sahaja daripada pelakon tapi juga demand kepada semua tenaga produksi untuk memberikan 200% terhadap karya tersebut. Jadi satu pengalaman yang sangat manis untuk saya kerana saya dapat relief juga, dapat kenang kembali macam mana perasaan dia first crush masa high school. Jadi saya dapat selami hati dan hayati perjalanan hidup setiap perlambangan wanita dalam hidup Haikal, iaitu watak utama dalam naskah 24 jam dalam 37 tahun. Bukan mudah sebenarnya you deserve untuk dapat anugerah ini sebab dalam satu persembahan nak bertukar transition daripada watak daripada muda memerlukan penghayatan bukan muda jadi mak jadi setiap penghayatan betul. tu. Karakter paling susah
adalah nenek lah. Memang itu karakter yang paling banyak, paling challenging dan paling banyak masa dihabiskan untuk betul-betul dapatkan emosi, sebab saya belum sampai ke tahap itu kan, jadi seorang tak apa, nenek. Dia memang pelakon yang hebat. Nampaknya kita dah sampai ke penghujung rancangan ya. Mungkin sebelum berakhir, kita nak tanya juga harapan untuk Boh tahun depan dan juga industri seni tanah air ini bagaimana? So tahun hadapan kita nak jemput lebih ramai public, maksudnya mereka yang bukan dari seni persembahan yang ingin berminat untuk menghadiri anugerah seni tu, kita akan bagi ruang untuk hadir dan mendapat pengalaman dan mengenali penggiat-penggiat seni persembahan. Dan kita juga akan terus, untuk anugerah seni Boh sendiri, kita akan terus ke sekolah, ke universiti untuk mendedahkan mereka tentang potensi sekiranya you want to be a performing artist. Setinggi mana anda boleh pergi. Anda boleh sangat tinggi. Sekarang kita pun dah ada contoh. Michelle Yeoh pun dah made it semua kan. And ramai Malaysian out there actually yang dah internationally recognized. So Kaki Seni wants to push this Malaysian untuk lebih mendekati community, dan community juga lebih mendekati seni. Baik. Okey. Itu saja kesempatan yang kita ada. Terima kasih perkongsian pada hari ini. Tahniah sekali lagi pada Anissa atas kejayaan yang diperolehi, dan juga tetamu kita iaitu Lailatul Qadrina, Naib Presiden Kaki Seni, dan juga Anissa Aziz selaku Best Actor in Supporting Role for 24 Jam dalam 37 tahun. Baik, kita nak berhenti rehat